Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik dan Encik selaku super bagi saya. Nama saya Khalid Ibrahim dengan Encik dan 98 tadi. Jadi saya memiliki tajuk impak COVID-19 terhadap pelaksanaan seni perubahan wayang kulit Kelantan yang diikut dalam Pak Daif di Wayang Pak Daif Akar Baru Kelantan dari Nadim selaku tajuk untuk tajuk tahun ini. Jadi saya akan menerangkan impak COVID-19 terhadap pelaksanaan seni persembahan wayang kulit Kelantan yang diikut dalam Pak Daif di Wayang Pak Daif Akar Baru Kelantan. Bab yang pertama ini akan menceritakan mengenai pendahuluan kajian ini. Ia merangkumi definisi sejarah termasuk keterangan latar belakang dalam satu kajian. Pada bab ini juga pengkaji akan menerangkan mengenai permasalahan kajian yang wujud sedia ada yang mengakibatkan pengkaji berminat untuk melakukan kajian ini. Persoalan serta objektif yang ingin dicapai serta kesimpulan dari kerja dilihat. Okey, sebagai pengenalan, wayang kulit merupakan salah satu seni persembahan tradisional yang terdapat di Malaysia yang dipercayai wujud lebih kurang 250 tahun dahulu. Ini demikian, persepsi masyarakat wayang kulit ini dimainkan oleh orang Melayu yang beragama Islam. Tetapi sebelum wayang kulit ini sampai di tanah Melayu, ianya telah dimainkan oleh orang Melayu yang beragama Hindu. Bertujuan untuk menyebabkan kepercayaan melalui cerita Mahabharata, Ramayana dan cerita Nurul Sila. Perubahan berlaku setelah kedatangan Islam seperti contoh nama watak asal Sita Dewi telah berubah kepada Siti Dewi. Wayang kulit di Malaysia terdapat hanya ada 4 jenis wayang kulit iaitu wayang kulit Melayu, wayang kulit Purwo, wayang kulit Bebek dan wayang kulit Kasar. Pada zaman dahulu, wayang kulit ini hanya dikenali sebagai sebuah hiburan dan dimainkan di istana-istana. Kemudian lama kelamaan ia telah dimainkan di majlis-majlis perkahwinan, persatan dan berbagai acara-acara lain. Selain itu, wayang kulit ini juga akan dimulakan dengan pemuliaan semangat. Wayang kulit adalah sebuah seni persembahan tradisional yang memenuhi kepuasan hiburan masyarakat. Terdahulu, sebelum kehadiran televisyen, sekitar 1950-an, wayang kulit adalah satu keperluan hiburan setiap malam masyarakat setempat. Setiap kali persembahan wayang kulit diadakan, ia akan dipenuhi ratusan penonton. Malah ada di kalangan penonton datang dari kampung yang berdekatan. Latar belakang kajian sejarah wayang kulit di Asia Tenggara. Menurut Muhammad Isa dan Pramana Koslobadanidad pada 2013, seni persembahan wayang kulit merupakan seni persembahan tradisional yang telah lama dikembang di Asia Tenggara. Persembahan seni wayang kulit juga terkenal dengan legenda India, Ramayana dan Mahabharata yang dikatakan sebagai salah satu media pengajaran agama Hindu Buddha. Selain itu, pengaruh Hindu dirangkap Asia Tenggara bagi 7 buah negara iaitu Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina dan Thailand yang mengisi legenda Ramayana seperti Vietnam yang dikenali seperti Kashmiri legenda mereka. Legenda Ramayana menceritakan putera Rama yang masuk dalam hutan selama 14 tahun setelah perintah bapa mertua beliau bersama isterinya, Sita dan adik beliau, Laksamana. Malangnya, tragedi penculikan Sita yang telah diculik oleh Raja Setan jahat iaitu Ravana apabila Rama telah menyadari kehilangan Sita yang telah diculik dan terus berusaha untuk menyelamatkan isterinya. Ravana menyebut hal ini kerana kisah perjalanan cerita yang telah memberitahu dalam pelbagai bentuk seperti komik, filem, animasi, televisyen, lukisan, tarian dan cerita sesama. Seterusnya, permasalahan kajian. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan jalan cerita asal wayang kulit menjadi permasalahan kajian yang dapat dikenal pasti adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan jalan cerita asal wayang kulit, tradisi yang sering membawa penceritaan Ramayana dan kemudian kini telah dimoderkan dengan jalan cerita yang lebih mengikuti peredaran zaman. Pada zaman kini, wayang kulit Kelantan semakin kurang tarikannya terhadap golongan muda. Ini disebabkan oleh golongan muda yang terpengaruh dengan budaya serta dengan tarikan lebih terhadap filem-filem yang lebih menarik daripada seni persembahan wayang kulit Kelantan. Bagaimanakah penerimaan masyarakat terhadap perubahan jalan cerita wayang kulit Kelantan? Antara persoalan yang akan dijawab oleh pengkaji ialah bagaimana penerimaan masyarakat terhadap perubahan jalan cerita wayang kulit, tradisi di wayang Pak Dain di Wakaf Baru,
Ini kerana jalan cerita yang dahulu mengisahkan tentang legenda, hikayat dan dewa-dewi, dan kini ia telah berubah dari segi penceritaan yang lebih mengikut peredaran zaman. Sehubungan dengan itu, pengaji ingin mengetahui sejauh manakah penerimaan masyarakat setempat terhadap perubahan seni persembahan wayang kulit Kelantan. Seterusnya, apakah peranan yang perlu dilakukan bagi memperkenalkan seni persembahan wayang kulit Kelantan Pak Dain untuk masa akan datang? Okey, persoalan kedua yang akan dikaji ialah apakah peranan yang perlu dilakukan bagi memperkenalkan seni persembahan wayang kulit Kelantan Pak Dain untuk masa yang akan datang dalam era pandemik ini. Pengkaji ingin mengetahui peranan Pak Dain yang telah dibuat bagi kelangsungan persembahan wayang kulit kini dan ianya dapat membantu supaya ianya tidak ketinggalan zaman. Seterusnya, mengetahui kaedah yang digunakan untuk mengekalkan persembahan wayang kulit Kelantan untuk masa yang akan datang. Untuk objektif kajian dalam kajian ini, pengkaji akan mengemukakan objektif kajian bertujuan membantu pengkaji menetapkan dan memfokuskan kepada tujuan kajian yang dilakukan. Antara dua objektif kajian yang akan dikaji oleh pengkaji ialah mengenal pasti penerimaan masyarakat terhadap wayang kulit tradisi yang telah melakukan inovasi di wayang Pak Dain, Wakar Baru Kelantan. Objektif ini akan tercapai apabila melihat sejauh mana penerimaan masyarakat di Wakar Baru yang menyaksikan persembahan wayang kulit Kelantan wayang Pak Dain ini, kerana apabila adanya penonton yang hadir iaitu merupakan masyarakat sekitar kawasan tersebut turut hadir menyaksikan persembahan tersebut, maka ianya dapat membantu pengkaji untuk mengekalkan persembahan wayang kulit Kelantan pada masa yang akan datang. Seterusnya, objektif yang akan dikaji dalam kajian ini adalah untuk mengkaji peranan penggiat seni wayang kulit Kelantan kepada golongan remaja dalam meneruskan kelangsungan persembahan wayang kulit Kelantan. Objektif ini dikaji bertujuan untuk mengubah persepsi golongan remaja kini terhadap seni persembahan wayang kulit Kelantan yang akan memberi kelainan mengikut peredaran zaman. Ini juga adalah untuk mengetahui bagaimana pihak kerajaan mengambil inisiatif dalam membantu kelangsungan persembahan wayang kulit Kelantan ini. Seterusnya, kepentingan kajian. Pengkaji mendapati kajian ini mempunyai beberapa kepentingan, iaitu dengan adanya kajian ini, pengkaji mengharap dapat menghasilkan dapatan kajian yang dimanfaatkan oleh pengkaji akan datang. Kemudian kajian ini dapat menjadikan rujukan oleh pengkaji yang ingin mengetahui perubahan seni persembahan wayang kulit Kelantan dan juga boleh dijadikan bahan bacaan kepada masyarakat yang ingin mengetahui mengenai kelangsungan seni persembahan kulit tradisional. Kelangsungan ini merupakan satu inisiatif bagi membantu menambahkan maklumat dalam bidang seni persembahan wayang kulit Kelantan. Selain itu, dapat membantu dalam pengekalan warisan turun-temurun. Selain itu, kajian ini dapat mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap seni persembahan wayang kulit yang dulu dikatakan tidak berubah dari segi penyampaian dan alatan muziknya. Dengan dapatan kajian yang akan diperolehi, diharapkan dapat mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap seni persembahan wayang kulit. Kajian ini adalah untuk membuka minda dan pandangan masyarakat terhadap bidang seni dipandang rendah yang mempunyai pelbagai kelebihan tersendiri yang boleh dimanfaatkan. Sehubungan dengan itu, pengkaji-pengkaji dapat membuat penambahbaikan yang dikaitkan dengan kelangsungan seni persembahan selain daripada wayang kulit seperti contoh Mak Yuk, Puteri, Menora dan lain-lain. Seterusnya, ilmu Tok Dalang dan tekniknya dapat membantu kepada generasi muda untuk mewarisinya. Selain itu, pengkaji berharap persembahan wayang kulit Kelantan dapat diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang untuk dikekalkan untuk masa yang akan datang, seperti contoh perwatakan yang lebih menarik daripada biasa yang dapat mengekalkan lagi persembahan wayang kulit Kelantan. Akhirnya, pengkaji akan pergi ke lokasi wayang kulit Kelantan dipersembahkan untuk mendapatkan maklumat dan menjadikan ia rujukan kepada mereka yang ingin menambah ilmu pengetahuan dalam seni persembahan wayang kulit Kelantan. Bagi lokasi kajian ini tertumpu kepada kelangsungan seni persembahan wayang kulit Kelantan oleh Tok Dalang Pak Dain di Kelantan dengan mengenal pasti kaedah kelangsungan seni persembahan wayang kulit Kelantan. Kajian kualitatif merupakan kaedah temu bual dengan mengenal pasti kaedah kelangsungan yang telah dibuat oleh responden, iaitu pemain wayang kulit tradisional, merupakan Tok Dalang dan pemain alat muzik wayang kulit tersebut. Lokasi kajian ini di Kampung Paluh, Tumpat, Kelantan. Bab 2 ialah kajian literatur.
Bab 2 membincangkan mengenai kajian-kajian lepas yang telah dilakukan oleh pekaji terdahulu. Kajian literatur diperolehi melalui beberapa jenis pembacaan daripada artikel, buku, jurnal dan laman web. Kajian literatur ini bertujuan untuk melihat perkaitan kajian yang dilakukan seperti perbezaan dan persamaan tentang persembahan wayang kulit. Buku-buku dan laman web kebanyakan berkaitan dengan maksud kesenian, kebudayaan dan warisan tradisional. Ia lebih menjurus kepada sejarah dan asal-usul wayang kulit melalui pembacaan yang dibuat oleh pengkaji melalui buku, artikel, jurnal dan laman web telah mendapati banyak mengenai isu asal-usul wayang kulit serta peranan dan unsur-unsur yang mampu untuk memberi kesan yang sangat baik terhadap masyarakat pada masa kini. Seterusnya, di dalam bab 3 ini, pengkaji akan menerangkan lebih lanjut mengenai metodologi kajian yang akan digunakan oleh pengkaji untuk melaksanakan kajian ini. Metodologi kajian ialah satu cara untuk memudahkan pengkaji menjalankan kajian dan mengumpulkan data. Ini bertujuan untuk memberi penjelasan dan penerangan yang lebih lanjut bagaimana kajian ini dapat dijalankan. Selain itu, dalam metodologi kajian juga adalah untuk menjelaskan bagaimana pengkaji mendapatkan atau memperolehi data-data kajian bagi analisis, bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan lebih terperinci. Perkara-perkara yang disentuh dari dalam bab ini ialah teknik pengumpulan data yang terdiri daripada kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Seterusnya, dalam bab ini juga menjelaskan mengenai sumber data yang diperolehi seperti data primer dan data sekunder. Akhir sekali, pengkaji juga akan menjelaskan teori yang akan digunakan di dalam kajian ini. Sesi temu bual dijalankan untuk mendapatkan data. Sekian, terima kasih.